penderitaan. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bersama Faiz Haji Osman dalam Ekspresi IKIM FM, Isnin hingga Jumaat 10 malam hingga 2 pagi, eksklusif hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kedukaan dunia, niscaya Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan, dari segala kedukaan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan atasnya dalam dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi rahsia seorang Islam, niscaya Allah menutupinya dalam dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu dalam usaha menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu ketenangan, dan diliputi mereka itu oleh rahmat, dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, yakni keturunannya. Riwayat Muslim. Berkenaan salah satu kisah yang saya muatkan juga dalam buku Rasul Tursina ini adalah berkenaan tentang lembu Samiri. Anak patung lembu Samiri. Jadi kisah ini adalah merupakan rentetan daripada kisah dalam waktu malam-malam sini seronok kot kita mendengar tentang buku-buku yang ada di pasaran sekarang ya. Terutama bagi peminat-peminat buku, mungkin ini adalah peluang, rancangan ini adalah peluang untuk mereka kenal lebih banyak buku ya. Kita akan lancarkan pada Pesta Buku Selangor nanti di Shah Alam. Okey. Kemudian
Nantikan temu janji anda bersama kami di Kim FM setiap hari Khamis jam 9.15 malam dalam rancangan Dunia Kubuku. Kita membaca, mari gerakan timba ilmu dan Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam semua rakan-rakan saya pendengar setia IKIM FM. Kembali bertemu saya Faiz Haji Usman Dan saya Hadari. rakan gandingan saya malam ni. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak untuk anda yang terus setia bersama-sama kami. Sihat Hadari ya? Alhamdulillah. Faiz sihat? Sihat, alhamdulillah khair juga. Harapan kami untuk rakan-rakan anda. Ya, di mana juga anda berada, anda turut sihat sejahtera, insya-Allah. Okey. Terima kasih buat rakan setugas Erwan Johari temankan anda untuk inspirasi. IKIM FM edisi pertemuan kita hari ini edisi Selasa. Dah pun 25 Jamadil Akhir 1436 Cepat masa berlalu kan? Sangat. Hari ini 14 April 2015 dan perkongsian kita pada malam ini banyak lagi bicara kita akan kami bawakan. Ya, dan seperti biasa kita akan bawakan juga 2 tiket pada malam ni. Salam tahniah untuk anda yang berjaya. Malam ni masih ada lagi 2 keping tiket. Okey, jadi anda kena nantikan. Okey, dengarkan promo konsert akustik OPIC Baru boleh call. Ya, call kami. Taliannya? Okey, taliannya di 0362051500. Okay. Bersama dengan kami, insyaAllah ada 2 keping tiket akan kami berikan untuk anda. Betul. Juga kejap lagi kita nak bentas langsung bersama-sama secara langsung dengan rakan setugas kami yang kini berada di Uzbekistan. Wah, sejuk tu. Masih lagi di Samarkand. Sejuk memang sejuk pun kan. Okay. Kejap lagi kita dengarkan apa yang terkini di Uzbekistan bersama dengan lagu ini, versi Anugerah Nasyid IKIM FM 2014 daripada Hafiz Hamidun, lagunya Jodoh Berdua di IKIM FM, pilihan utama anda. Cinta mampu untuk kulukiskan garisannya penuh dengan pengharapan, sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu insan yang masih rahasia dan teristimewa. Pencarianku kini telah berakhir, detik bahagia kini telah pun hadir. Sungguh aku percaya ketentuan yang esa, jodoh berdua, begitulah takdir yang terlihat kini hanya anugerah dan melepaskan janji yang terindah. Sentiasa dalam doaku menyimpan rasa ingin bertemu insan yang masih rahasia dan teristimewa. Pencarianku kini telah berakhir, detik bahagia
Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersempena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program Setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bosnya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Dengarkan pakej-pakej umrah terbaik bersama Porto Travel and Tours pada hari Rabu jam 2.30 petang hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sesekali orang yang keji dan baginda tidak pernah berbuat keji. Baginda tidak pernah berteriak di pasar. Baginda tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Baginda sentiasa memaafkan dan bersikap lapang dada. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad. Pilihan utama anda Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan seperti yang kita janjikan hari. Ya betul. Kita akan bersama dengan rakan tugas kita yang berada sekarang ni di Uzbekistan. Ya, kita nak dengarkan. Saya difahamkan sejuk-sejuk sekarang ni. Ya. Dan apa perkongsiannya untuk hari yang seterusnya, hari keempat mereka berada di bumi Uzbekistan. Secara tepatnya sekarang perjalanannya di Samarkand. Wah, teringin sangat nak pergi. InsyaAllah ada rezeki kita pergi nanti ya. Okey. Dan tapi sebelum tu kita nak bacakan tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan ini Hadari cakap Hadari teringin nak pergi kan. Ya. Inilah hajat Hadari. Itu sebab cakap tu kan. Sebab ini adalah tajuk hari ini iaitu hajat. Okey, apa juga hajat anda yang anda ada harapan anda. Okey, kejap lagi kita kongsi-kongsikan bersama kami juga apa usaha yang anda buat untuk sama-sama capai hajat tu. Kita baca kata-kata daripada Ibnu Qayyim yang kita petik ni. Okey, kata Ibnu Qayyim, tidaklah seseorang hamba yang beriman itu bersungguh-sungguh meminta hajatnya daripada Allah kecuali ditunaikannya. Kan, kalau kita bersungguh-sungguh meminta kan dengan usaha ya. Itu yang paling penting. Betul-betul. Kena ada usaha lah. Bagi anda semua para pendengar, boleh terus hantarkan komen dan ucapan ataupun permintaan lagu di Facebook kami di www.facebook.com/ikim.fm ataupun boleh mentionkan kami di Radio IKIM FM. Nak message pun tak ada masalah. Okey, typekan IKIM FM, jarakkan ucapan anda dan hantarkan ke 39111. Okey, kejap lagi kami nak bacakan komen anda dan juga selepas ini anda boleh memenangi 2 keping tiket. Wah, betul ke Faiz nak bagi ni? Oh, saya memang bermurah hati. Okey. Kejap lagi kita dengarkan tapi kita nak bersama dengan rakan setugas saya yang dah pun berada di talian saat ini. Silakan rakan setugas Mazlina Ismail di Uzbekistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, selamat malam diucapkan kepada rakan-rakan pendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Sekali lagi bersama dengan saya Mazlina Ismail dari Uzbekistan yang kini lokasinya adalah di Samarkand. Dan Alhamdulillah, kalau tadi saya kongsikan bersama dengan Yati tentang lawatan kami ke makam Imam Al-Bukhari, seorang imam yang telah banyak berjasa, banyak kita hutang budi atas sumbangannya dalam bidang pengajian hadis. Dan Alhamdulillah, acara pengijazahan sanad oleh
Ustaz Muhammad sebentar tadi telah diadakan di masjid bersebelahan dengan makam Imam Al-Bukhari, dan 68 peserta alhamdulillah telah selamat menerima ijazah lah orang kata pada sanad hadis. Dan kami juga telah dibawa melawat, alhamdulillah sebenarnya tak ada dalam program pun Faiz, tapi ada program yang sempat Ustaz Muhammad bawa kepada satu lagi makam, iaitu makam Abu Mansur Al-Maturidi yang juga terletak di Samarkand, masuk kampung sikit lalu, kampung Gypsy semua. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk menziarahi makam Abu Mansur Al-Maturidi, seorang penyusun akidah As-Sunnah wal Jamaah, ahli Sunnah wal Jamaah. Dan insyaAllah saya sebenarnya ada bersama dengan saya salah seorang peserta kita kepada Kembara Muslim IKIM FM ke Uzbekistan 2015 adalah Profesor Madya Dr. Ishak Sulaiman, yang dari Jabatan Pengajian Islam, Jabatan Al-Quran dan Hadis, Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, yang merupakan salah seorang peserta. Dan sebentar tadi Prof ada berkongsi dengan kami semasa perijazahan, acara perijazahan tadi, tentang pentingnya untuk kita umat Islam mengetahui kesahihan sesuatu hadis, mengkaji, bukan setakat membaca saja, tapi kita perlu tahu ya Prof tentang kepentingan untuk kesahihan hadis. Mungkin Prof nak jelaskan sedikit kepada rakan pendengar IKIM FM apa yang Prof kongsikan kepada peserta sebentar tadi Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 perkara utama kenapa kita perlu tahu sesuatu hadis itu sahih ataupun tidak, ataupun hadis itu dikatakan makbul diterima ataupun mardud ditolak. Pertama ialah kerana kita ingin menjadikan hadis ini sebagai satu sumber sunnah dalam kita nak mengamalkan Islam. Selepas kita punya rujukan Al-Quran, kita ada hadis Nabi. Jadi untuk mengetahui hadis Nabi dan sunnah Nabi ini, kita memerlukan kepada hadis dan yang betul-betul otentik. Sebab apa? Sebab terlalu banyak hadis ini diriwayatkan dan kita perlu memilih hadis yang sahih atau hasan sahaja dalam kita beramal. Yang kedua ialah untuk kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memerlukan kepada sumber yang betul-betul Allah SWT telah tetapkan mengikut syariatnya, yang bersumberkan daripada Nabi SAW. Jadi ada sumber yang melibatkan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga termasuk persetujuan Nabi. Jadi ini semua kita memerlukan kepada satu otentik sumber, khususnya yang merujuk kepada sunnah ini, iaitu Bukhari, Muslim dan kitab-kitab sunnah yang lain, termasuk kitab Musnad dan sebagainya. Yang ketiga, memandangkan cabaran sekarang ini, kita berdepan dengan pelbagai sumber banyak. Big data saya masukkan berkaitan dengan Islam, ada melalui orang tertentu, kumpulan tertentu dan sebagainya. Sedangkan kita ada mempunyai satu sumber yang kita nak mengetahui Nabi ini yang mempunyai rujukan, yang mempunyai teks, yang mempunyai huraian. Kita bukan saja memerlukan kita memahami maksud teks Nabi itu, matan Nabi, tetapi kita juga memerlukan kepada hukum kepada teks itu, iaitu kita memerlukan kepada syarah. Sebab apa? Sebab dalam mengamalkan sunnah bersumberkan sumber yang sahih ini, teks ini, kita juga memerlukan hukum dia, yang memerlukan kepada huraian syarahan dia. Jadi memerlukan kepada kitab syarah, kitab fiqh. Jadi ini akan membuatkan kita mudah mengamalkan sunnah yang bertepatan. Ringkasnya, kalau kita menerima satu perkabaran pun Prof, kita kena kenal siapa yang menghantar berita tu Prof. Sama ada daripada IKIM ke, daripada siapa ke. Jadi itulah insyaAllah. Saya betul. Jadi terima kasih Prof atas perkongsian. InsyaAllah saya, Prof dan juga rakan-rakan peserta lain akan meneruskan perjalanan kami. Sebenarnya sempat balik ke hotel untuk solat jamak, dan kita akan meneruskan perjalanan ke beberapa lagi lokasi sekitar Samarkand, bumi yang melahirkan ramai tokoh-tokoh Islam ternama dan terbilang. InsyaAllah saya akan bawakan nanti perkembangan lawatan kami ke Uzbekistan, dan akan berada di Samarkand sehingga esok, dan kemudian akan berangkat menuju ke Tashkent. InsyaAllah doakan kami. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Faiz dan rakan-rakan pendengar. Terus bersama ikuti perjalanan kembara Muslim IKIM FM 2015 ke Uzbekistan. Sekian dahulu daripada saya, Mazlina Ismail. Dah sejuk di Samarkand ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sejuk tu yang saya rasa. Bila dengar bunyi belakang tu kan, memang sejuk lah. Okay. Apapun itu dia rakan setugas kami, Hajar Mazlina Ismail, yang kini berada di Uzbekistan, di Samarkand. Kita doakan perjalanan mencari ilmu. Alhamdulillah rakan-rakan peserta 68 disebutkan tadi, kesemuanya dah pun berjaya mendapatkan ijazah bersanad bacaan kitab hadis Imam Bukhari. Alhamdulillah. Okey, semoga selepas ni dapat kita kongsikan apa juga bersama rakan-rakan di Malaysia. Nanti balik pulang tu adalah
perkongsian menarik akan kami dan juga rakan-rakan peserta bawakan nanti. Okay, semoga selamat perjalanan mereka. InsyaAllah dan selamat pulang. Ya, amin. Amin bersama. Okey. Okey. Esok kita kembali untuk laporan seterusnya dan sekejap lagi apa yang menanti anda? Okey, 2 keping tiket untuk menyaksikan konsert religi terhebat 2015 Opik Live Akustik di Auditorium MBSA Shah Alam pada 18 April 2015. Sempat saya baca di FB Hafiz Hamidun, katanya dia pun akan berada di sana juga. Dia pun akan untuk ada saksikan. Jadi anda akan nak saksikan sendiri konsert ini bersama dengan artis-artis juga. Kan, kami penyampai-penyampai Kim FM juga akan terus serta berada dalam konsert religi terhebat ini. Nak menang sekali lagi 0362051500 selepas ini. Terus serta bersama kami, saya Faiz dan saya Hadari, hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Ya Hanan, Ya Manan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik. Teruskan mendengar IKIM FM, sumber inspirasi buat umat, sumber inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta Rahman, Anta Allahu Ya Rahman. Konsert religi terhebat 2015 Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari sebatang dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Mencari dirimu terbata meraba di fata morgana dunia. Tuhan ampun bila hamba terlena arungi sang hidup menangis tercenung nafsu butakan sang mata berlutut memohon engkau ampuni sang jiwa. Lewati sepi, lewati duka di kehidupan yang sementara, di dalam bising, di dalam tawa, hanya denganmu terlempar tak pasti terbata meraba di fata morgana dunia, menangis tercenung nafsu butakan sang mata berlutut memohon engkau ampuni sang jiwa. Lewati sepi, lewati duka di
walaupun kemajuan dari segi pertumbuhan ekonomi tercapai, tetapi masalah ekonomi, masalah kos hidup yang begitu tinggi, masalah jurang perbezaan di antara yang berada dan yang tidak berada makin meningkat, makin melebar, dan sekelumit kecil yang kaya makin membesar dia punya kekayaan. Kan sistem itu yang memberi tekanan kepada kepentingan jual individu, selfishness, lahirnya sifat rakus untuk diri. Ditakrifkan manusia itu sebagai manusia individu. Ini pentakrifan inilah yang bahaya, yang menyogokkan dan memotivasikan individu bergelagak, berkelakuan sebegitu. Maknanya mereka berusaha untuk berkepentingan diri dan tidak difikirkan tanggungjawab. Kalau kita tanggungjawab keagamaan kepada ahli-ahli masyarakat yang lain. Cipta Sukses Marketing, kilang OEM pensijilan halal JAKIM dan mesti terkemuka di Malaysia yang menghasilkan produk susu kambing. Untuk usahawan yang berminat, hubungi kami segera. Maklumat lanjut, sila hubungi Cipta Sukses Marketing 019-220-3025, 019-220-3025 atau email ke copy3g@yahoo.com.my. Layari laman web kami di www.csm7u.com.my untuk info lanjut. Jom ikuti rancangan Islam Agamaku, menemu buan saudara baru Muslim dari pelbagai latar belakang berkongsi pengalaman setelah memeluk agama Islam setiap hari Rabu jam 5.15 petang, dibawakan khas kepada anda oleh Lembaga Tabung Haji. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Kepada Muhammad Nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Benda yang baik, benda yang buruk ni memang ada. Kalau selalu kita kenang benda yang buruk lah yang akan datang dalam pemikiran kita, maka akan lahirlah tindakan-tindak balas yang buruk. Tapi kalau benda baik saja yang kita kenang, insya-Allah kita akan melahirkan tindakan yang baik. Bila tindakan yang baik tu selalu kita buat, insya-Allah dia akan lebih membahagiakan kita. Sebab kalau kita ingat benda-benda yang buruk ni, orang tu tak ada apa-apa pun, dia tetap dengan keburukan dia. Tetapi ingatan itu tiap-tiap malam akan menggigit kita, menjadikan
kita rasa tak senang, menjadikan kita rasa macam aduh sesak nafas, tak puas hati, mendongkol dan sebagainya. Tapi kita usaha kenangkan benda-benda yang baik, kita cari benda-benda yang baik. Macam dalam muka kan, kalau kita nak cari jerawat, kita akan belik akan jumpa, walaupun muka tu licin macam mana, adalah tak ada jerawat pun, ada sompek punya belakang telinga ni Sebab nak cari benda buruk, akan jumpalah benda buruk. Tapi kalau kita berusaha cari benda yang baik, kita akan nampak benda yang baik semua. Walaupun hidung dia agak kemek, kita tak nampak kemek itu, tapi kita nampak wah, wujudnya hidung itu. Assalamualaikum, this is Maher Zain. Don't go away, stay tuned on IKIM FM, pilihan utama anda. Okey, Alhamdulillah, nampaknya Faiz kita dah ada pemanggil. Pemanggil yang bertuah, yang pertama. Yang pertama kita pada malam ada dua pemanggil. Ya, betul. Kita raikan siapa di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa bercakap? Namanya? Saya Rabi Abdul Adawiyah. Dari mana ni? Daripada Shah Alam. Dari Shah Alam, senang sangat nak pergi ni, jalan kaki pun boleh. Boleh sampai tak jalan kaki? Saya daripada kolej tu dapat berguna tu nampak dah. Oh, ya ke? Kolej ni apa? UiTM ke? Tak, dia kolej susu dekat dengan Masjid Negeri. Okey. Maksud tengok dari kolej je lah boleh? Tak boleh kan? Okey, so nak dapatkan tiket malam ni kena dengarkan soalan ini. Okey, Faiz silakan soalan. Okey. Siapakah penyiar radio rasmi untuk konsert Opik Live Akustik ini? Susahnya. Susah sangat tu. Konsertnya ialah Radio Aisin. Yakin ke? Ya, yakin. Betul? Betul. Ya. Okey, nanti kita pastikan dah dengar tak jawapan tu betul ke tak? Okey. Alhamdulillah, tahniah Rabi Abdul Adawiyah. Anda berjaya memenangi sekeping tiket ke konsert religi terhebat 2015 Opik Live Akustik. Kita jumpa nanti ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Hadari. Alhamdulillah, nampaknya ada lagi pemanggil. Tadi dah seorang berjaya. Pemanggil seterusnya ni. Siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa namanya ni? Saiful. Dari? Seremban. Oh, dari Seremban. So nanti boleh, kalau menang tiket ni boleh pergi InsyaAllah boleh. Dekat je kan? Okey. Soalannya. Okey, dengar soalan betul-betul. Dengar betul-betul Okey. Siapakah penganjur utama konsert Opik Live Akustik? Intim Record. Yakin? Betul ke ni? InsyaAllah ke? InsyaAllah. Kita dengar dulu. Kalau ada tepukan, betul. Okey, jom. Tepuk ke siren? Okey. Alhamdulillah, Saiful. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, anda memenangi sekeping tiket ke konsert religi terhebat. Anjuran Intim Records. Okey. Anjuran. Tahniah, Saiful. Jumpa nanti Sabtu ni ya. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia Hadari seronoknya. Ya, tak sangka. Cara seronok tu macam Hadari yang menantikan. Kan, yang mula-mula tadi bila dia menang dia, ya, okey, terima kasih. Kan, confused tapi menang ke tidak. Cuma tak, dia terkejut tu macam semalam betul kan. Lah, betul. Macam hello, ada ke? Terus tak bersuara kan? Ya, sebenarnya memang betul kami di IKIM FM ni saja nak bagi tiket kat anda ni. Betul lah. Okey. Jangan risau, ada ramai yang menghubungi kita tadi. Ya, cumanya malam ni dah habis, dah 2 tiket kita dah bagi. Esok menanti anda bersama dengan Habari. InsyaAllah ada 2 lagi tiket eksklusif kami akan berikan untuk anda. Yang berminat dan yang free jadualnya pada 18 April ni sebelah malam. Anda boleh hubungi kami sekali lagi taliannya di 0362051500. Ya, dan juga waktu ini anda boleh bersama kami untuk kongsikan apa juga hajat dan juga impian anda dan apa usaha ke arah itu. Ya, dan bersama-sama, dan anda juga boleh minta lagu, tunjukkan lagu. Tak ada masalah. Boleh. Memang tiap malam. Memang dari pemain yang baik hati sangat nak tunaikan lagu anda. Betul. Okey, caranya di Facebook kami www.facebook.com/ikim.fm. Okey, di Twitter mentionkan Radio IKIM FM, message typekan IKIM FM, jarakkan ucapan dan juga permintaan lagu anda dan hantarkan ke 39111. Kejap lagi saya juga nak bacakan komen daripada rakan-rakan di Instagram saya, Faiz
Haji Osman. Saya nak bacakan dulu ni di Facebook kita Hadari. Ya, betul. Nurul Aini marhaban. Okey, baiklah. Assalamualaikum Faiz dan Hadari. Waalaikumsalam. Bila sebut tentang hajat, mungkin biarlah ia rahsia. Macam tajuk lagu je. Okey, ya. Yang mana hanya diri sendiri yang tahu. Antara usaha yang perlu dilakukan adalah doa dan doa tanpa putus asa, serta dilengkapi dengan tindakan untuk mencapai sesuatu hajat. Ya. Moga semuanya dipermudahkan Allah. Amin. InsyaAllah. Khairuddin Khalid kata dia, jika kita nak minta sesuatu hajat, pastinya kita memohon padanya agar usaha serta hajat itu tercapai hendaknya. Sebaiknya mintalah hajat yang baik. Sebagai contoh untuk pelajar-pelajar, semestinya nak ujian yang mereka hadapi itu dapat dipermudahkan dan mendapat keputusan yang terbaik serta cemerlang. Kan? Kadang-kadang hajat kita tu dah manis dah, tapi niat tu tak seiring dengan hajat. Contohnya macam kita nak berjaya tu supaya kalau budak-budak kan rasa macam nak orang ni pandang kita hebat. Betul. Nak cikgu ni puji kita, kan tak selari tu. Kan tujuan tu dah baik dah. Kan nak berjaya dengan cemerlang tu, tapi niat tu rasanya macam kena perbaiki sikit lah. Kalau niat tak betul, habis. Susah kan. Okey, boleh kongsikan bersama kami hajat anda. Okey. Dan kejap lagi kita nak kongsikan bersama-sama, nak bacakan apa perkongsian anda selepas ini. Teruskan hantar perkongsian anda, ucapan anda dan juga permintaan lagu anda. Di Facebook kami IKIM.FM. Kejap lagi kami bacakan. Kita nak bersama dengan lagu ini gandingan Imam Muda 2, lagunya Pejuang Agama. Jadi untuk anda terus setia bersama kami hanya di IKIM.FM, pilihan utama anda. Setiap manusia pasti punya pemikiran yang saling berbeza, tapi janganlah cuba untuk memaksa yang lain jika tidak sekata. Usahakan untuk tafsiran sendiri, pandanglah dari sudut yang lain. Mungkin ada benarnya kata mereka, andainya berfikiran terbuka. Renungkanlah bersama. Habibi, janganlah membenci, hentikan dari saling menyakiti. Habibi, hanya jikalau bersatu, umatmu akan lebih maju. Temanku, bersalamlah selalu.
Inspirasi Kerjaya. Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan Ikim PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015, The Cheringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Segarkan hari anda dengan minuman Smart Coco A+. Jangan lupa untuk mengikuti segmen tajaan bersama Fortune Resources pada hari Selasa minggu pertama dan ketiga dan pada hari Rabu minggu kedua dan keempat jam 11.15 pagi. Hanya di Kim FM, pilihan utama anda. Bilal mendirikan solat sunat wuduk atau solat sunat mutlak selepas setiap kali mengambil wuduk. Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan dalam Islam manakah yang kamu lakukan dan paling kamu harapkan ganjarannya? Kerana sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kasutmu di dalam syurga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan apa-apa yang lebih kuharapkan ganjarannya, melainkan aku tidak pernah mengambil wuduk sama ada siang maupun malam, melainkan aku mendirikan solat dengan wuduk itu. Apa yang wajar kulakukan untuk solat?" Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi dan hadis Sahih riwayat Al-Hakim dan Al-Zahabi menyebut bahawa Nabi SAW meredai amalan Bilal radhiyallahu an yang tidak pernah meninggalkan solat 2 rakaat sesudah azan dan setiap kali wuduknya terbatal. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan daripada hadis itu dapatlah difahami bahawa ijtihad untuk menetapkan waktu ibadah diharuskan. Apa yang dikatakan Bilal kepada Nabi SAW ialah hasil istinbat atau ijtihadnya sendiri dan ia diharuskan oleh baginda SAW. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol, halaman 38 dan 39. Ik, mevrouw Siti Mariam Abdullah. Laten we verder luisteren naar IKIM FM, jouw eerste keuzeprogramma. Sepuluh 45 malam. Kami masih lagi bersama-sama anda. Saya Faiz dan saya Hadari. Terima kasih kepada anda menjadikan IKIM FM pilihan utama anda. Untuk rakan-rakan saya, rakan-rakan kami ni yang sedang memandu saat ini, ya, pandu berhati-hati, jangan gelojoh. Okey. Dan insya-Allah kami doakan anda semoga selamat sampai perjalanannya. Kemana jugalah. Dan mereka yang sedang buat tugasan, assignment, ada juga yang bertugas, yang masih lagi bekerja. Wah, sama macam kita ni. Hadari, okey? Ya. Selamat bertugas. Kami akan temankan anda sepanjang tugasan anda tu. InsyaAllah semoga diberkati urusan kita. Amin. Okey. Bicara kita malam ini berkenaan dengan hajat. Ya, hajat di hati amboi. Oh, tiba-tiba kan. Hajat saya nak dengar Hadari nyanyi, tolong. Okey, sambung. Esok insya-Allah. Baiklah, Cik Nurjannah Haji Nasir katanya sebenarnya hajat saya untuk menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah bersama keluarga. Dari segi kewangan alhamdulillah, sebab saya dah kumpulkan wang sejak mula sekolah sampai sekarang. Omboi. Tapi sekarang ni belum ada rezeki lagi nak ke sana disebabkan kekangan kerja dan belajar. Wah, hebatnya kumpul duit sejak dulu. Semoga Allah makbulkan hajat saya. Amin. Sebelum saya menghembuskan nafas terakhir. Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan dia kejap lagi. Okey. Kita nak dengarkan lagu Hambamu dan dengan Akilahai dan juga Mawi. Okey, dan seterusnya komen berikutnya di Facebook IKIM.FM, Nur Najihah Hamidi
ataupun sama kata dia hajat untuk membawa keluarga saya menunaikan haji dengan hasil kerja saya sendiri nanti. Saya nak jadi seorang aktivis untuk social works ke Palestin, Syria dan lain-lain negara yang memerlukan termasuk dalam Malaysia. Saya akan bermula dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk menamatkan pengajian saya di UUM dengan cemerlang dan insyaAllah membentuk kerjaya yang saya inginkan. Itu dia. Ya, Kita doakan semoga berjaya apa juga usaha dan cita-cita anda. Di Twitter kita nak bacakan komen mereka di Twitter kami @Radio Ikim FM. Okey, daripada Najiha Hamidi katanya, jom dengar Radio Ikim FM. Wihu, like lovely people. Salam. Terima kasih Najiha. Munira Yusof sentiasa berusaha dan gigih bersama doa dalam sesuatu mencapai hajat dengan pengharapan sepenuhnya kepada Allah. Dia nak dengarkan lagu Seindah Sabar. Ya. Okey, saya nak kongsikan sebenarnya kalau kita dalam berdoa berharap, sebenarnya tanpa kita sedar doa itu menjadi sebenarnya senjata buat kita, tahu Faiz. Betul. Sebab Rasulullah pun ada berpesan, kata baginda, ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang-orang mukmin. Jomlah kita berdoa. Okey, semoga apa juga yang kita rencanakan, kita plan lah betul-betul hadari. Hajat tu kita dah sasarkan. Apa nak jadi nanti, apa hajat kita, macam mana kita nak capai hajat tu, dengan usaha yang macam mana. Seterusnya kita berdoa, berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha dulu. Jangan balik-balik je doa terus ni, tidaklah, susah. Ya, betul. Kan memang tak ada. Okey, jadi kita nak teruskan bicara ni. Kejap lagi kami bacakan komen anda bersama dengan Mawi dan Akil Hai, lagunya Hambamu, dan juga lagu ini terbaru dia dengan UNIC, Seindah Sabar. di Ikim FM, pilihan utama anda. Seringkali kita tertanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti tak berhenti, kadangkala tak terdaya. Ada waktu kita tak mampu, ada waktu kita keliru, kita rebah meratapi nasib. Bangkitkan semula harapan kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Musibah itu hikmah. Untuk kita renung kembali, di manakah letaknya keimanan? Fikirlah sedalamnya, wahai insan.
Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat, dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Jika anda pelajar sekolah menengah, terdiri dari 4 pelajar satu kumpulan, mampu untuk mencipta video pendek, membangunkan aplikasi mudah alih, portal internet atau mencipta peranti dari Arduino dan Raspberry Pi, andalah yang kami cari. Bertemakan inovasi jalur lebar gaya hidup digital Malaysia. Tarikh tutup penyertaan pada 4 April kini telah dilanjutkan pada 30 April 2015. Untuk maklumat lanjut, sila layari lrk.mcmc.gov.my. IKIM FM. Pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Faiz Haji Osman dan juga Tajdid Hadari sama-sama anda. Okey, insya-Allah kita akan bersama dengan anda sehingga jam 2 pagi nanti. Ya, terima kasihlah Hadari, teman saya sampai 2 pagi. Insya-Allah. Tak ada salah. Ngantuk Tak ada. Okey, kita nak teruskan bicara kita pada malam ni dengan tajuknya Hajat. Hani Haula, dia kata ni perkongsian dia, dakwah itu usaha, hidayah itu Allah yang punya. Kita cuba dan terus mencuba, pasti akan ada jiwa yang terasa. Tidak sedikit ramai, tidak ramai sedikit. Kita tidak peduli akan hasilnya, asalkan berusaha kena caranya. Kerana yang kita cari adalah redanya dan redanya sahaja. Allah melihat akan hasil, akan usaha kita tu, kan? Ya, okay? Betul. Jadi harapan dia agar Allah memberi kekuatan kepada saya untuk lebih kuat di medan dakwah dan tarbiyah. Okey, Ummu Hani kata dia. Okey, dia kata harapan itu terletaknya pada kedudukan yang tinggi. Dan kerana itu, bila harapan tidak dapat dicapai, sakitnya amat pedih. Bagaimanapun, segalanya takdir Allah. Kita merancang, Allah yang menentukan. Okey, terima kasih Ummu Hani. Seterusnya, rakan kita berkongsi. Sebelum tu saya nak bagi tahu juga, boleh hantarkan kiriman anda di SMS. Ya, caranya anda typekan IKIM FM, jarakkan ucapan anda dan hantarkan ke 39111. Okey, seterusnya saya nak bacakan kiriman Fatimah Az-Zahra di Facebook kami. Hajat setiap orang masing-masing ada hajat yang diimpikan. Luahkan hajat kita kepada Allah, biar Allah yang tentukan yang terbaik untuk kita. Kalau hajat itu baik untuk kita, insya-Allah Allah akan permudahkan. Saya teringat kata-kata Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kata-kata dia ni dikongsi sempat bersama kami rakan-rakan peserta Kembar Kashmir di Kashmir baru-baru ni. Dia kata kadang-kadang yang kita minta tu bukannya semua kita dapat. Dan satunya kadang-kadang kita minta A, tapi kita tak dapat A, kita dapat B. Kadang-kadang kita minta A, kita dapat C, C tu jalan untuk kita dapat A. Ya, betul. Kan? Tak semestinya apa yang kita minta tu akan dapat. Betul. Sebab kalau semua kita minta dapat, siapa yang Tuhan sebenarnya? Siapa yang memberi kan? Takkanlah kita pula yang aku nak tu mesti dapat yang tu. Ceng depan mata kan? Tak boleh lah. Jomlah kita muhasabah kembali bersama